Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video PDPC video PDPC tanpa gambar. Tak payah tengok gambar, tak apa. Yang penting penerangan untuk kita belajar. Tajuk kita dah sampai pada bab yang terakhir. Selepas kita belajar bab 9 dasar luar, bab-bab ini kita nak tengok yang cemerlang-cemerlang aja Malaysia ni. Kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Baik, cuba kita tengok sinopsis sikit. Apa kita belajar? Apa yang ada di sini? Kita nak tengok ialah bagaimana peranan Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, satu. Yang kedua, kita kena tahu tentang pelibatan Malaysia dalam hubungan ekonomi, ekonomi tahulah kemanusiaan ni sosial, keamanan. Kita dah belajar dalam bab 9 kan. Kita ada misi keamanan sebagai apa yang dihantar ke beberapa negara tu kan. Kelestarian global kita akan sentuhkan di sini. Jadi kita nampak betapa uniknya Malaysia ni, dan apa yang menariknya sini, dia kata sini, pelibatan rakyat Malaysia dalam isu kemanusiaan dan keamanan serta sikap kesurilelawanan yang tinggi menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Ini inference yang kita dapat. Kita akan tengok satu persatu. Kita ada misi-misi yang kita belajar. Okey, pada pagi ni, pagilah rakaman. Ini gambar salji ni. Kita pernah sampai ke Antartika dulu. Baik. Tengok tajuk yang pertama kita ni ialah Malaysia dalam isu global contemporary. Jenuh nak faham ni. Contemporary ni dalam masa kini lah. Kita kena tahu contemporary ni masa, apa lari ke situ pula. Masa kini. Semasa. Itu contemporary. Dan kita tengok, kita ni sebagai sebuah negara yang unik, kita tak dapat larilah daripada menghadapi ataupun melalui suasana perkembangan global, peringkat global. Global ni antarabangsa. Cuba tengok di sini. Sebab kita ni mengamalkan sebuah negara, dulu kita ada dasar berkecuali kan. Kita mengamalkan sikap open-minded. Putih kata. Sikap terbuka. Di peringkat global. Global ni kalau tak faham, dia ni peringkat dunia lah. Peringkat dunia. Okey. Dalam isu ekonomi, politik dan sosial. Ini. Jadi kalau kita lihat di sini, beberapa pandangan kita yang kita suarakan didengarlah di peringkat antarabangsa. Contohnya di peringkat PBB. Baik, kita tengok isu-isu global yang Malaysia ni kita nampak peranannya jelas lah. Dia letakkan di sini. Termasuk isu ekonomi, sempadan. Menyebabkan kita nampak kan, melangkui sempadan lah. Berkaitan apa? Contohnya, dia dah bagi dah. Ini yang kita akan perincikan ni. Satu ialah penyelenggaraan dadah, sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan manusia dan penyakit berjangkit. Ada 5. Jadi kalau kita tengok di sini pelajar, kalau cikgu boleh tulis highlightkan di sini, pelajar nampaklah 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini semua dia sebab kita ni memperolehi pemimpin yang bijaksana daripada Tunku Abdul Rahman sampai kinilah pemerintahan Muhyiddin Yassin Datuk Seri. Okey, baik. Kita tengok yang pertama ni, penyalahgunaan dadah. Apa yang kita buat? Kita pun menghadapi juga masalah yang sama. Apa tindakan kita? Kita soalan ni dia mungkin tanya, dia lebih kepada tindakan. Okey, kalau kita tengok tindakan kita, kita nampak di situ ialah
kesungguhan kita memerangi penyalahgunaan dadah. Macam mana kita buat? Kita suarakan, patutnya warna merah. Memerangi penyalahgunaan dadah. Macam mana kita buat? Nampak situ. Kita suarakan dalam forum antarabangsa. Kita tak payahlah kita tengok banyak-banyak sangat kan. Sekurang-kurangnya pelajar tahu. Forum antarabangsa. Forum ni macam pertemuan ataupun mesyuarat di peringkat antarabangsa lah. Conference dalam International Drug Enforcement Conference. Ni conference ni macam hari ni webinar lah. Kita nampak di situ. Dan kita juga nampak bawah lagi ada lagi. Nombor 2. Mendapat kerjasama daripada Interpol. Siapa takkan tak pernah tengok CSI kan? Mendapat kerjasama daripada Interpol. Ini patutnya warna merah. Nampak? Ini. International Criminal Police Organization. Itu Interpol ni yang berkaitan dengan antarabangsa kan. Selalu kita CSI ataupun kita nak menangkap seseorang yang besar. Kita melibatkan inilah. Yang kita nampak dia letak situ contoh. Apa huraian dia? Dia letak lagi huraian dia. Huraian ni ialah untuk memerangi dadah serta kerjasama dengan negara lain. Ini kita nampak. Siapa yang paling banyak menyuarakan? Dah tentu kelantangan kita ni tak dapat lari daripada zaman Tun Dr. Mahathir lah. Di mana beliau ni dipilih, dipilih sebagai apa? Ketua, bukan calon-calon orang ni, Ketua Jawatankuasa Anti Dadah Antarabangsa tahun 1988. Ini tindakan kita. Sumbangan lah. Sumbangan Malaysia. Boleh tengok gambar. Menarik kita ni. Ini zaman kami. Ini delegasi ASEAN tentang perkara dadah di Siem Reap lah, Kemboja ya. Okey, yang kedua. Ini kena tengok. Sebab dalam bab 2, bab 9, bab 2 pula. Kita dah bercerita tentang pertindih sempadan, perebutan. Di sini kita akan ada istilah pada jumpa perebutan. Kita jumpa perebutan. Maksudnya pulau itu dituntut oleh beberapa negara. Kalau kita tengok di sini, warna merah saya letakkan. Pelajar akan nampak isu tuntutan sempadan dan hak milik bertindih negara lain. Macam mana kita nampak Malaysia? Satu buktinya ialah nampak pemimpin kita bijaksana. Buktikan kebijaksanaan pemimpin kita. Ini kita nak tengok. Buktikan. Kebijaksanaan pemimpin kita dalam menyelesaikan masalah ini. Kita tak bertelagah. Pemimpin menyelesaikan masalah inilah. Okey, yang pertama kita tengok. Perebutan Pulau Batu Putih. Jangan kata tak pernah dengar pula ni. Perebutan Pulau Batu Putih. Antara Malaysia dengan Singapura. Dulu kita pernah berebut antara Malaysia dengan Singapura. Lepas itu ada lagi Pulau Sipadan. Ini Pulau Sipadan. Dan ligitan antara Malaysia dan Indonesia. Dia beza tu ya. Jangan terbalik pula kamu jawab pula. Kalau kita tengok di situ, Pulau Batu Putih Malaysia dengan Singapura, satu Malaysia dapat, satu jatuh kepada negara jiran. Baik, macam mana kita nampak bijaksananya pemimpin kita ni? Kita nak buktikan. Kita nampak, kita selesaikan melalui mahkamah antarabangsa. Itu kita nampak. Kesannya bila kita bawa ke mahkamah ni, dia siasat dan sebagainya, dia membuktikan bahawa Pulau Sipadan dan ligitan ialah kita punya. Jatuh tadi saya dah sebutkan, dan Pulau Batu Putih ni jatuh kepada Singapura. Kita terimalah. Ini satu isu. Ini satu isu. Isu yang dah selesai lah ya. Ini telah selesai. Yang ini belum selesai. Nombor 2 ini. Seterusnya isu berkaitan dengan kepulauan
Spratly. Ini kepulauan yang sampai hari ini masih menjadi isu besar lah. Sebab apa? Kepulauan Spratly ni dia direbut oleh banyak negara. Sebab dia banyak menjadi tempat tumpuan lah, sebab dia di tengah-tengah kan. Jadi China, Vietnam, Brunei, Filipina. Dan isu ini sebenarnya masih belum selesai. Sebab dia sangat strategik. Baca ni kan. Dia bukan saja dari sudut geostrategik, tapi juga dari aspek perdagangan lah. Sebab kita boleh bantu mengawal kedudukan kapal-kapal keluar masuk tu. Jadi kita nampak benda ini belum selesai dan masih dalam perbincangan. Kita tak ada perang-perangnya. Dan antara ni, macam mana cara kita nak buat? Ini kita nampak ni. Antara nak menyelesaikan inilah cara dia. Kita nampak, antara kita nak menyelesaikan ni, kita nampak macam mana pemimpin kita bawa dalam satu mesyuarat isu Spratly ni dalam forum ASEAN China. Tapi tak selesai juga. Kita nampak masih belum selesai. Itu kita nampak cantiknya pulau ini. Nampak? Nampak? Di mana kepulauan Spratly ni? Di sini. Malaysia dekatlah dengan Sabah kan. Filipina. Lepas itu ada Kemboja. Lepas itu ada lagi dan banyak lah. Tapi China nak agak jauh juga lah. Tapi dia rebutkan juga. Okey. Nampak tu 500 batu persegi. Kepulauan batu karang yang ada 100 buah pulau kecil. Tak apalah Okey. Itu yang kedua. Dadah. Sepadan. Yang ketiga. Ini yang ketiga ni. Kita sepatutnya banggalah. Sebab kita ni antara pengeluar minyak sawit yang terbesar di dunia. Kalau kita tengok di sini. Apa yang kita buat ni. Tidak disukai oleh negara maju lain. Nampak sini. Satu gerakan anti minyak kelapa sawit dilancarkan oleh negara maju. Jadi macam mana tindakan kita? Ini satu lagi. Masih dalam ini, dia menjawab juga berkaitan dengan tindakan. Ada lagi ke situ pula. Tindakan dan kebijaksanaan. Pelajar kena tengok juga. Apa bijaksananya kita ni? Sebab kita ni menghadapi persaingan dengan minyak soya. Yang dikeluarkan oleh negara-negara maju yang lain lah. Kita tengok. Di kita ni kita nampak di sini dia dah tulis dah peringkat dot yang pertama tu. Kerana apa? Dia merupakan pesaing utama kepada minyak soya. Minyak soya ni keluaran negara-negara maju lah. Contohnya Amerika. Jadi apa dia buat? Kempen anti sawit oleh pengeluar kacang soya. Negara mana tu? Dan kita pun tahulah negara kacang soya ni. Soya bean. Amerika soybean. Soya bean. Okey. Kita nampak lagi. Ada lagi. Pengeluar minyak kacang soya iaitu ASA dan pihak NGO pencinta alam. Ini. Ada lagi dia kata ni. Apa alasan dia? Apa alasan dia? Dia kata alasan di sini simple saja. Bagi negara maju ni, dia kata kita ni telah mencemar alam sekitar lah. Dia katakan penanaman kelapa sawit ni menjadi punca kepada pencemaran alam sekitar. Satu, kemusnahan hutan dan habitat haiwan. Ini huraian ya. Ada fakta, merah tu fakta, hijau tu huraian, biru tu contoh. Jadi kesannya kita nampak berlakulah bantahan, itu inferennya. Kesannya berlaku bantahan sekatan terhadap minyak sawit. Jadi kita nampak di sini. Macam mana kita buat? Ini kita nampak lah. Kita menangani dengan secara berhemah. Di mana kita tak ada pun kata nak perang. Dalam menangani ini, kita tidak berperang sebab kita nak mengelakkan sebarang konflik. Tambah pula konflik ini melibatkan negara maju, rakan strategik perdagangan kan. Ini. Kita nampak. Yang lain malah pelajar boleh baca ni. Macam mana kita menangani ini melalui pertubuhan Roundtable on Sustainable Palm Oil. Maksud kita kempen lah
bahawa kita ni bukanlah ini. Contohnya ya. Ini sawit. Bagi tak pernah tengok. Sawit nak tengok dia. Okey. Yang keempat. Ini jual orang ni. Nampak hari ni jual orang. Zaman P. tu ada kan. Perdagangan manusia. Kita nampak sini. Ini sebenarnya perdagangan ni. Dia indah jenayah yang terancang lah. Apa itu pemerdagangan? Maksudnya berkaitan dengan kemasukan warga asing lah. Yang mana kita nampak berkaitan juga dengan hak asasi. Dia kata di sini pemerdagangan ni merupakan ancaman terhadap hak asasi dan keselamatan negara. Kita pun terima lah. Kita pun dapat bahang lah juga. Yang mana kita ni, kalau kita pelajar, cuba tengok satu persatu dot yang ada dalam buku teks ni. Yang pertama dia kata apa? Ini kita bangga ni. Kemakmuran ekonomi kita menarik warga asing. Bila warga asing nak masuk, dia tentu orang-orang tengah ni, dia terlibat melalui sindiket perdagangan orang. Nak masuk, ada orang tengah, kena bayar dan sebagainya. Itu contoh. Dan kita nampak ni, apa lagi? Kita ni sebagai lokasi transit bagi hantar orang pekerja ni ke negara lain. Jadi kita nampak di sini apa tindakan kita. Tindakan Malaysia ni unik lah. Tindakan Malaysia yang unik ialah melalui Convention PBB kita akun ni. Mengenai hak kanak-kanak dan protokol PBB. Jadi kita nampak di sini, senang cerita, kita mengambil jalan tengah. Kita mencegah benda ni, kita tak sokong. Kita juga sekat, kita tak suka benda ini dan kita akan mengambil tindakan lah. Bukan kita, negara mengambil tindakan terhadap perdagangan orang. Kita nampak di sini selalu pendakwaan itu kena pentingnya sistem kawalan negara yang kukuh supaya perdagangan manusia ini kita dapat kurangkan. Okey, dan yang terakhir, penyakit berjangkit. Sekarang ni kita isu COVID ni kan. Ini isu penyakit berjangkit juga ni. Okey, kita nampak di sini tak letaklah COVID. Zaman buku teks ni COVID mungkin tak ada lagi. Contohnya dia letak sini ialah AIDS. Sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Ni kita nampak AIDS ni. Ni AIDS ni biasanya dia puncanya daripada silap manusia, silap kita juga, silap iaitu gaya hidup yang tidak sihat. Biasanya penyalahgunaan dadah lah. Dan kita nampak untuk mengelak ini, kita bekerjasama dengan WHO lah. Dan WHO memperakukan bahawa Malaysia ni antara negara yang terbaik di Asia lah. Yang berjaya mengurangkan wabak daripada ibu kepada anak tahun 2018. Kalau kita baca di sini jadi kita panjang sangat. WHO satu sebagai antara negara Asia yang berjaya. Itu kita nampak. Okey. Ada 5 isu yang pelajar kena tahu. Pendek-pendek je kalau kita tengok di sini. Yang pertama ni berkaitan dengan apa? Dadah. Apa tindakan kita? Kita memerangi. Macam mana? Buktikan bagaimana semangat yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir tu. Sempadan kita bawa macam mana? Kita bawa ke mahkamah. Ada yang kita menang, ada yang kita tewas. Ada yang masih dalam proses. Yang ketiga ialah kempen. Apa sebab kempen ini dibuat? Bagaimana tindakan kita? Mengapa kempen ini dibuat? Nampak? Dan yang keempat ialah pemerdagangan orang. Apa tujuan pemerdagangan manusia ini? Kita nampak. Dan kesannya kepada negara kita ada juga kesan kemasukan pendatang asing yang sukar kita kawal. Kalau rancang, maksudnya dia ada pasport. Kalau tak rancang, tak ada pasport lah. Okey, itu saja. Habis kita yang pertama ni pelajar. Sangat detail juga bab ini sebab muka 3 muka surat ni. Jadi kita nampak apa yang kita belajar di sini. Sikap diplomasi dan toleransi kita itu perlu
kita banggalah perlu diakui oleh banyak negara. Kita tidak mengambil jalan pintas. Kita menggunakan kaedah perbincangan dalam menyelesaikan masalah. Okey. Jumpa lagi. Kita akan sambung nanti lagi dalam siri-siri yang seterusnya.